Hello and Assalamualaikum. My name is Teacher Afiq and today I will be presenting membentangkan mengenai tajuk visual attention. What is visual attention? Visual attention is referred to the ability to prepare for, select, and maintain awareness of specific location, object, or attribute of the visual scene or an imagined scene. The focus of visual attention can be redirected to a new target either reflexively or through a purposeful effort of the observer. So maksudnya visual attention adalah satu kebolehan kita untuk kita meletakkan attention kita kepada sesuatu benda yang kita sedang lihat. Contohnya kalau macam kita tengah membaca ni, kita boleh letak fokus kita kepada setiap tulisan yang ada depan mata kita tu lah. Ada introduction, so kita boleh aware dengan tu. Maksudnya kita boleh baca tu tanpa gambar kartun di sebelah kanan atau kiri tu mengganggu kita. So itu adalah visual attention. Contoh paling simple lah visual attention. Tapi sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, kenapa visual attention itu penting? Ini kerana dengan kita punya pandangan mata itu penting. First and foremost, because it help to interpret the information that we see. It can help recognize object or the environment around us. We can see where we are moving and navigate through space. And it is a way untuk kita dapatkan information. Sebab most information kita dapat adalah daripada mata. So maksudnya mata tu memainkan peranan penting untuk kita dapat maklumat, untuk otak kita interpret maklumat tersebut. Bukan bermakna orang yang tiada mata atau buta tidak boleh interpret maklumat, tetapi kita yang ada mata ni akan lebih senang untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. So maksudnya itulah kegunaan mata. Kenapa mata tu penting. Lagi-lagi kalau contohnya kanak-kanak yang berada di sekolah. Dekat sekolah dalam 70% hari mereka berada dekat kelas. Dekat kelas diorang buat apa? Dia nak menyalin apa yang dekat papan putih atau papan hitam. So kalau macam contoh kanak-kanak tersebut ada masalah mata, dia nak tengok papan putih pun susah. So secara tak langsung dia tak dapat nak faham apa yang cikgu dia nak mengajarkan, apa yang cikgu dia suruh nota, yang cikgu dia suruh salin. Dia akan jadi susah kat situ. Lepas tu kalau dia ada masalah mata juga, dia mungkin ada masalah nak menyalin semula apa yang ada kat depan papan putih tu. Sebab dia tak boleh nak recognize dengan betul. So itu adalah kepentingan kenapa mata itu penting. Seterusnya mari kita cakap pasal visual attention dengan visual memory. Apa beza di antara dua ni? Yang pertama, visual attention refers to the ability to prepare for, select and maintain awareness. Macam saya maklumkan tadi, visual attention maksudnya kebolehan kita untuk kita ada pelbagai macam gangguan di sekeliling pun kita still boleh fokus kepada yang kita baca. Sekali lagi saya bagi contoh. Kalau contohnya kita kat sini kan ada dua, visual attention dan visual memory. Macam mana kita boleh fokus terus attention kita dekat bahagian visual attention saja. Sedangkan dekat dalam satu slide yang saya tunjuk depan ni ada dua. So kita boleh fokus dekat depan belah kiri saja, kemudian kita akan masuk ke belah kanan. Itu adalah visual attention kita. Kemudian apa visual memory? Visual memory is the ability to recall image or form or mental image something seen previously. So maksudnya kalau macam contoh saya kata, apakah gambar mata yang dekat slide sebelah tadi, yang sebelum ni. So otak kita boleh bayangkan, oh betul tadi tu adalah macam mata yang ada satu badan je, macam tu. So otak kita secara tak langsung, kita dah menghafal apa yang kita lihat tersebut. So visual attention dengan visual memory ni penting. Macam saya maklumkan tadi, kenapa penting? Sebab dia sesuai kalau untuk kanak-kanak nak menyalin dekat sekolah, dia nak menulis. Dua benda ni dia mesti kena ada dan dia mesti kena core tu kena ada lah. Baru dekat sekolah kanak-kanak tersebut tidak mengganggu harian sekolah mereka. Mereka boleh belajar dengan betul. Mereka boleh faham apa yang cikgu dia ajar. Sebab visual attention dia kena bagi attention fully kepada papan hitam atau papan putih yang cikgu tengah mengajar. Kemudian apa function visual memory kat situ? Kemudian dia nak transfer maklumat yang dia nampak daripada mata kepada buku di depan mata mereka. So proses untuk menyalin semula kepada buku yang berada di depan mata, itu pula menggunakan visual memory. Maksudnya, dekat situ dia akan ingat, okey tadi cikgu tulis Abu makan nasi. Dia tengok, okey Abu makan nasi. So dia kena ingat maklumat tu dekat kepala, Abu makan nasi. Lepas tu dia kena tulis balik maklumat tersebut dekat buku depan dia. Sebab itu nampak senang sebenarnya, nampak simple bunyinya, menyalin nota saja. Tapi sebenarnya visual attention dan visual memory memainkan peranan yang sangat penting pada waktu tersebut.
Okay, kemudian kenapa, apa purpose of visual attention ni? Okay, natural visual scenes are cluttered and contain many different objects and can all be processed simultaneously. Therefore, from an operational perspective, visual attention is the method of organizing multiple brain centers in concert to select relevant and filter out irrelevant information. Macam yang dimaklumkan sebelum-sebelum ni lah, kebolehan kita untuk kita target apa yang kita nak fokus. Lepas ni kita ada contoh atau ada satu aktiviti kita boleh buat sama-sama untuk kita lebih memahami apakah itu sebenarnya visual attention. Okay, ini adalah contoh aktiviti yang kita boleh nampak. Okay, saya akan bagi masa dalam 5 saat. Kalau boleh pause untuk cari berapa banyak infinity symbol yang kita dapat jumpa. Okay, bermula daripada sekarang. Okay, untuk jawapan yang sebelum tu kita ada kita ada 8 pula. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 simbol infinity di situ. So, berapa banyak yang anda dapat? Seterusnya kita dah tahu kenapa kita punya visual attention tu penting. Sekarang ni kita dah tahu visual attention kita penting, lepas tu kita tengok kita punya visual attention tu macam kurang. So, bagaimana cara untuk kita mendapatkan visual attention kita yang bersesuaian? Jawapannya adalah puzzle. Ini kerana bila kita bermain dengan puzzle, tak kisahlah kita main 2 piece puzzle ke, kita main 30 piece puzzle ke. Okay, puzzle-puzzle tersebut akan membantu kita untuk mempromote kita punya visual cognitive skill. So, bila kat sini maksudnya daripada main puzzle, kita menggunakan pelbagai visual yang kita guna untuk kita buat balik puzzle tersebut. Okay, untuk visual attention kita kena tahu piece mana yang kita nak letak tu dekat bahagian mana. Untuk visual memory, kita kena ingat balik gambar yang kita guna sebagai reference tu gambar apa? Gambar kuda. Kuda tu berada di posisi mana? Kuda tu color apa? So kita kena tahu dekat situ. Visual attention, kita kena tahu kuda tu ada berapa kaki. Mungkin dalam gambar tadi tu kuda tu ada 5 kaki. So daripada situ detail yang 5 kaki tersebut kita dah ambil maklum. Sebab tu bila kita guna balik visual memory. Visual memory dengan visual attention ni dia datang serentak. Dia serentak lah sebab biasa ni kita akan menggunakan kedua-duanya tanpa kita sedar. Seterusnya, jom lihat bahagian otak manakah yang mempergunakan yang mempengaruhi lah senang kata kita punya visual ni. Okay, untuk bahagian visual kita berada di bahagian belakang otak kita. So kalau andai kata kita ada macam kekaburan ke ataupun macam sukar untuk melihat ke atau macam ada kesan panggil apa? Bukan katarak, dia macam ada macam kita akan nampak gelap tunnel vision ke. Okay, so kebanyakannya efek adalah sebab datangnya daripada kerosakan di bahagian otak belakang. Otak belakang yang memainkan peranan visual dipanggil sebagai occipital lobe ataupun visual cortex. Okay, type of visual attention. Ada berapa jenis visual attention? Secara dasarnya, visual attention terdapat dua jenis iaitu covert ataupun overt. Okay, covert bermakna sesuatu yang menarik perhatian kita. Okay, manakala overt bermakna kita sendiri mencari barangan ataupun attention kita yang kita nak cari. So maksudnya macam contohlah ada dekat satu tempat tu kita bayangkan dekat hutan. So ada pokok hijau semua, tiba-tiba ada satu bunga besar warna merah. So secara kat situ bunga warna merah tu akan menjadi tarikan mata kita dekat situ. Okay, sekarang ni dekat sini kita ada satu aktiviti lagi. Okay, dekat sini adakah untuk pengetahuan anda lah yang melakukan covert atau overt tadi. So adakah ini dikenali sebagai aktiviti ini mencari barangan dikategorikan sebagai covert attention ataupun overt attention? Jawapannya adalah overt. Sebab ini kerana dalam aktiviti ini kita mencari barangan yang berada di depan tu. So maksudnya kita kena skim satu-satu gambar ni, apa dekat mana kucing tu berada, dekat mana gajah tu ada. So kita panggil sebagai overt attention. Dan itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Nama saya Syafiq. Goodbye and Assalamualaikum.